Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama dengan saya Cikgu Hafizi, kita akan teruskan pelajaran reka bentuk dan teknologi tahun 4. Okey, jadi untuk pelajaran awak pada hari ini, kita akan tengok tentang dua projek dalam pengenalan kepada teknologi. Ini adalah unit 2, pengenalan kepada teknologi. Kita akan tengok tajuk kapal terbang mini dan bekas pensel. Okey. Jadi untuk pengetahuan awak dekat dalam unit 3, maafkan cikgu, unit 3 pengenalan kepada teknologi, kita ada dua projek, iaitu projek bekas pensel dan juga projek kapal terbang. Okey, kapal terbang mini lah, kapal terbang model kapal terbang. Okey. Jadi mari kita tengok muka surat 44, muka surat 44 dekat dalam buku teks awak. Okey, ini adalah muka surat 44 dalam buku teks. Saya tengok. Okey, kapal terbang mini dan bekas pensel. Okey, Runai dan kawan-kawannya ingin menyertai satu pertandingan anjuran kelab RBT di sekolahnya. Okey, mari kita tengok pertandingan ni. Menjanakan idea. Ini adalah salah satu step yang pertama, langkah yang pertama dalam buat projek, iaitu menjanakan idea. Okey, tengok pertandingan penghasilan produk. Okey, anjuran kelab reka bentuk dan teknologi. Tema produk ialah bebas menggunakan teknologi peralatan secara konvensional ataupun moden. Okay, penyertaan dua orang satu kumpulan. Okay, jadi untuk projek ni sebenarnya cikgu nak buat dekat sekolah. Kita tunggu sekolah kita boleh secara bersemuka dulu, baru kita akan teruskan dengan projek ni. Tapi untuk sekarang ni kita perlu merancang dan melakarkan dulu projek ni. Okay. Jadi kita boleh menghasilkan ukiran nama menggunakan pen 3D. Pen 3D inilah yang cikgu cakap kita nak buat dekat sekolah nanti. Kita dah ada benda ni dekat sekolah, jadi nanti kita akan buat projek ni bila kita dapat PDP secara bersemuka. Okey, kita juga boleh menghasilkan kapal terbang mini menggunakan pen 3D yang dia cakap kat sini. Jadi ini adalah tentang pen 3D. Okey, dan ini pula dengan mesin jahit tangan kita boleh menghasilkan bantal mini pelbagai bentuk. Ini adalah mesin jahit tangan. Ini adalah pen 3D dekat sini. Awak dapat tengok dekat sini, ini adalah pen 3D. Okey, jadi kita tengok muka surat seterusnya. Okey, muka surat 45, melakarkan reka bentuk. Tadi langkah pertama tadi adalah menjanakan idea. Kita menjanakan idea apa benda yang kita nak buat. Jadi dia kata dia nak buat model dan juga nak buat bekas pensel, bantal mini ataupun bekas pensel apalah. Okey. Jadi untuk yang step yang kedua, melakarkan reka bentuk. Okay, jadi kita tengok lakaran yang pertama dulu, iaitu lakaran reka bentuk kapal terbang mini. Okey, jadi ini adalah kerja awak untuk hari ini. Cikgu nak awak lakarkan lakaran reka bentuk kapal terbang mini. Okey, jadi tengok lakaran pertama. Kita ada lakaran pertama. Kat sini lukis dulu macam ni, lepas tu lukis ekor dia kat belakang ni, lepas tu kita lukis pula sayap dia dan kita siapkan lukisan ni. Okey, kita padam garisan-garisan yang tak perlu dan hasilkan ada roda macam ni. Okey, untuk lakaran yang kedua kita dapat hasilkan macam ni. Lepas tu kita macam ni, sama juga ada ekor, ada sayap, cuma yang ni dia punya sayap dia lagi tebal. Okey, dan tak ada roda. Tengok perbezaan antara lakaran. Jadi lakaran ni maksudnya bukannya awak kena lukis cantik sangat, tapi lakaran ni awak kena buat secara melakar saja, lakar dan secara kasar. Lepas tu apa daripada idea yang awak dapat tu, awak boleh buat lakaran-lakaran yang sesuai, bersesuaian dengan apa yang terhasil daripada idea awak tu. Okey, jadi lepas awak dapat lakaran-lakaran yang dilukis ni, jadi hasilkan satu lakaran terbaik, yang di mana lakaran terbaik ini adalah untuk awak teruskan projek awak nanti. Maknanya lakaran terbaik ini adalah awak pilih untuk awak realisasikan dia sebagai satu projek yang jadilah. Maksudnya kalau guna pen 3D tu, kita gunakan lakaran terbaik ni untuk jadikan bentuk dia. Jadi nanti bila kita tengok hasil projek kita lebih kurang macam kita punya hasil lakaran terbaik. Okey. Jadi lakaran terbaik boleh dihasilkan dengan menggabungkan idea lakaran 1 dan juga lakaran 2. Jadi kita ada dua lakaran kat sini tadi kan. Kita ada lakaran pertama dan lakaran kedua. Jadi kat sini lepas tu kita hasilkan satu lakaran terbaik. Jadi dekat dalam lakaran terbaik ni, kita tengok dekat sini kita ada maklumat-maklumat. Contohnya maklumat seperti kita tunjuk kat sini adalah badan. Lepas tu kita tunjuk anak panah, kat sini adalah sayap. Lepas tu kita tunjuk pula setiap ni kita ada ukuran. Dekat dalam lukisan lakaran terbaik ni kita buat ukuran. Jadi dekat sini kita ada ukuran 8 cm, 8 cm, 6 cm, 6 cm, 15 cm panjang. Jadi ini nombor-nombor ni
ukuran-ukuran ni akan dijadikan sebagai panduan untuk kita buat projek kita nanti. Bila untuk buat kita projek kita nanti, kita tengok kat sini. Jadi bila kita nak buat badan dia nanti, kita ikut dalam berdasarkan daripada lakaran yang kita buat ni. Okay. Itu maksudnya kenapa kita ada lakaran terbaik dan juga ada maklumat-maklumat yang dekat dalam ni. Okay. Jadi seterusnya kita tengok lakaran yang kedua, iaitu lakaran kotak pensel. Okay, kita tengok muka surat 46. Okey, ini adalah lakaran kotak pensel, lakaran bekas pensel. Lakaran bekas pensel. Okey, lakaran pertama kita tunjuk dekat sini ada corak fabric corak batik, lepas tu ada zip bentuk macam ni. Okey, untuk lakaran pertama kita buat petak saja kan. Okey. Lepas tu yang kedua pun petak juga, tapi perbezaan dia adalah zip dekat sini. Okey, ini adalah lakaran yang kedua untuk awak punya projek. Okey, jadi daripada dua lakaran ni, awak hasilkan satu lakaran terbaik. Kita dapat tengok, kita dapat hasilkan satu lakaran terbaik. Okey, nampak macam sama tapi tak sama. Kalau awak tengok balik, sebab yang ni zip dia pusing macam ni. Jadi mungkin nanti bila awak pilih-pilih jadi susah pula nak buat kan. Jadi susah nak buat ke apa ke. Jadi ubah. Jadi kat sini pula zip dia kat depan. Pun mungkin jadi macam susah juga. Jadi pilihan terakhir adalah lakaran terbaik kita buat zip dia dekat hujung ni. Dekat hujung. Jadi senang untuk kita jahit dan juga tak makan banyak space. Okay? Jadi kat sini pula kita susah nak jahit kat sini kan. Jadi kalau yang ni senang sikit nak jahit. Macam tu. Jadi dekat dalam lakaran terbaik untuk bekas pensel ni pun sama juga. Kita tunjuk kat mana ada zip, lepas tu berapa saiz ukuran dia. Macam tu. Itu adalah untuk lakaran terbaik. Okey. Jadi bila kita dah dapatkan lakaran terbaik, proses yang seterusnya adalah kita menilai lakaran dan membuat penambahbaikan dalam muka surat 47 dalam buku teks awak. Ini adalah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Okay, jadi lepas awak dah dapat satu lukisan yang dah siap, jadi kita tengok maklumat pada lakaran reka bentuk kapal terbang mini. Okay, jadi kita tengok beberapa elemen kat sini. Kita ada elemen badan, sayap dan juga ekor. Jadi kita tengok sesuai ke tidak lakaran tu. Jadi kita buat jadual macam ni lah. Lepas kita dah siap projek nanti. Tapi untuk hari ni tak perlulah awak buat macam ni lagi. Okay. Okay, jadi kita tengok dekat badan, bentuk silinder. Sesuai ke tidak? Sesuai. Okey, catatan dia menyai bentuk badan kapal terbang sebenar. Okey, jadi contoh macam tu. Awak boleh buat catatan dekat sini untuk catatan kita sendiri. Kalau tidak sesuai, kalau contohnya lakaran tu tidak sesuai, jadi kita kena buat catatan untuk penambahbaikan dia. Macam mana? Contohnya bentuk silinder tu kita buat tidak sesuai, lepas tu kita tulis tidak menyamai bentuk badan kapal terbang sebenar. Jadi kita betulkan dia lukisan lakaran terbaik kita tadi, kita bagi dia sama macam lukisan sama macam kapal terbang sebenar. Contohnya macam itulah. Itu adalah penambahbaikan yang kita lakukan dalam menilai lakaran ni. Okey. Jadi yang seterusnya kita tengok panjang pula 15 cm. Sesuai ke tak? 15 cm sesuai. Jadi sesuai dengan saiz badan berbentuk silinder. Lepas tu sayap pula ada kiri dan kanan. Jadi sesuai ke tak? Sesuai. Pun dia kata sesuai kat sini. Jadi catatan dia kedudukan sayap kiri dan kanan menyamai kapal terbang sebenar. Okey. Untuk panjang pula 8 cm. Sesuai juga sebab sesuai dengan saiz keseluruhan kapal terbang. Contohnya kalau kita buat panjang 8 cm, bukan 8 cm, kita buat panjang 20 cm. Panjang sayap lebih daripada panjang badan. Jadi tak sesuai lah kan. Jadi kita tanda tak sesuai, kita tulis betulkan sesuaikan saiz sayap dengan badan kapal terbang. Macam tu. Okey. Jadi contoh untuk yang ketiga pula adalah ekor. Berada pada bahagian belakang. Okey, sesuai. Ketinggian pula 6 cm, 6 cm sesuai. Kedudukan ekor di hujung badan sesuai dengan kapal terbang sebenar. Dan juga keseluruhan saiz kapal terbang mini. Okey, jadi yang seterusnya kita tengok pada lakaran bekas pensel pula. Sama juga, tapi lakaran bekas pensel ni kita tak tengok pada ekor sayap badan lah, sebab dia tak ada macam kapal terbang. Kapal terbang ada badan, sayap dan juga ekor. Okay, jadi untuk bekas pensel kita ada warna, saiz dan juga bentuk. Okay, kita ada warna, saiz dan juga bentuk. Jadi warna, tengok fabric corak batik mempunyai warna perang sesuai. Okay, jadi unsur batik menyalahkan corak produk. Okay, yang kedua pula adalah zip warna perang sesuai dengan corak warna batik. Okay, lepas tu untuk saiz dia pula, panjang zip 20 cm. Ya, kesesuaian adalah sesuai dengan saiz produk. Okey. Saiz produk 10 cm darab 20 cm. Maksudnya 10 cm lebar dan 20 cm panjang.
Okay, jadi sesuai dengan saiz alat tulis. Contohnya awak buat dekat sini 100 cm untuk saiz alat tulis. Sesuai ke tak? 1 meter. Tak sesuai lah. Jadi kena betulkan. Tidak sesuai, awak kena buat catatan betulkan. Okay, kena sesuaikan dengan saiz alat tulis. Okay, yang ketiga dan yang terakhir adalah bentuk. Berbentuk segi empat tepat sesuai. Okay, boleh memuatkan alat tulis dengan mudahnya. Okay, contoh kita letak pensel, kita letak pembaris, pemadam dan sebagainya dekat dalam bekas bentuk yang segi empat tepat, sesuai lah. Okay, dan yang terakhir adalah zip berada pada bahagian atas, sesuai dengan bentuk segi empat tepat produk. Okay, jadi untuk latihan awak hari ini, cikgu nak awak buat dekat muka surat 45 dan 46. Cikgu nak awak lukiskan lakaran tentang lakaran kapal terbang mini dan juga lakaran bekas pensel dekat dalam awak punya buku latihan reka bentuk dan teknologi tahun 4 awak. Okey, awak buat dalam buku reka bentuk teknologi tahun 4 buku latihan awak Awak lukiskan lakaran kapal terbang mini dan juga lakaran bekas pensel. Okey, yang pertama untuk lakaran kapal terbang mini ni, okey, awak buat berapa lakaran yang awak nak pun. Nak buat 3, 4 pun tak kisah, tapi janganlah banyak sangat. Okey, jadi daripada 2, 3 lakaran yang awak buat tu, awak pilih satu lakaran yang terbaik. Mana satu? Kapal terbang tak semestinya bentuk macam ni. Mungkin awak ada bentuk yang awak sendiri, ada idea awak kan. Idea awak sendiri, mungkin ada bentuk yang awak rasa bersesuaian dengan idea awak. Okay, jadi awak boleh buat satu bentuk kapal terbang yang mengikut cita rasa awak. Jadi, tapi untuk satu lakaran terbaik saja yang cikgu nak tengok. Okay? Jadi awak buat lakaran banyak-banyak mana sekalipun dan mesti ada lakaran terbaik. Pilih salah satu lakaran, jadikan dia lakaran terbaik. Lepas tu cikgu nak dekat lukisan lakaran terbaik awak tu, mesti ada maklumat-maklumat macam ni. Tunjuk badan, sayap, ada saiz 6 cm, 6 cm, 8 cm, 15 cm. Bersesuaian dengan projek yang kita nak buat. Jangan awak buat saiz besar macam 1 meter pula kan. Tak nak macam tu. Okay? Okay, jadi sama juga untuk lakaran kotak bekas pensel. Untuk lakaran bekas pensel pun sama. Kita ada 10 cm kat sini. Kita ada buat lakaran. Awak buat lakaran 1, 2 dan 3 ke. Okay, lakaran 1 dan 2. Paling kurang 2 lah. Okay, lepas tu jadikan satu lakaran terbaik. Jadikan satu lakaran terbaik. Pilih satu lakaran terbaik. Okay, jadi itu saja kerja awak untuk hari ni. Nanti bila awak dah siap, awak boleh submit dekat dalam Google Form yang cikgu akan sediakan, dan mungkin cikgu akan sediakan beberapa soalan quiz dekat dalam Google Form mengenai penilaian lukisan lakaran. Okey, itu saja kelas daripada cikgu. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum.